Jom kita belajar pasal composite functions atau fungsi gubahan. Okey, sebelum tu kita faham dulu apa maksud gubahan. Okey, gubahan adalah contoh diberi function fx dan function g. Okey, so the product or combination of two functions boleh ditulis dalam bentuk f(gx) ataupun g(fx). Okey, f(gx) apa yang kita faham dengan f(gx)? Bermaksud function g berada di dalam function f. Okey, kalau g(fx), function f berada di dalam function g. Analogi yang mudah untuk difahami adalah pasu bunga. Okey, pasu bunga. So, bunga berada di dalam pasu. Okey, so bunga berada di dalam pasu. So, kita namakan sebagai pasu bunga. So, dalam analogi ini kita boleh faham kalau f(gx), gx itu adalah bunga dan f kita adalah pasu. So, huruf yang pertama adalah pasu, huruf yang kedua adalah bunga. So, kita faham konteks yang tu nanti kita akan banyak sebutlah pasu dengan bunga. Okey, contoh kita bagi soalan nak bagi lebih jelas. Function f adalah x tambah 2 dan function g adalah x kuasa 2. Dia bagi tahu the diagram below shows part of the mapping of function g diikuti oleh function f. Okey, so bermaksud f, g, x. So mana satu pasu, mana satu bunga? Okey, pasu kita kena ingat pasu adalah f, bunga adalah g. Okey, so kalau kita tengok diagram dekat sini, macam biasa kita ada objek, kita ada image. Okey. So tengok untuk function g, bila kita masukkan elemen objek 1 ke dalam function g, kita tahu g kita adalah x kuasa 2. So masukkan 1 dalam x dan 1 berkuasa 2 kita akan dapat 1. So image kita 1. So kalau masukkan 2 dalam x, 2 berkuasa 2 akan dapat 4. 1 dan 4 ini adalah image untuk function g. Sebab itu kita namakan dia sebagai y. Okey, sebab kita tahu y itu adalah image untuk function g. Kemudian image untuk function g itu kita jadikan dia sebagai objek untuk kita masukkan dalam function f. Okey. Dalam dekat sini ditulis fx sama dengan x tambah 2 kan? Tapi kenapa dekat sini kita pakai y tambah 2? Ini kita nak bagi faham perjalanan dia. Okey, kita start dengan x yang awal-awal sebagai objek untuk dimasukkan ke dalam function g. Kita akan dapat image kita adalah y. So, kemudian kita masukkan nilai y pula dalam function f. Kita akan mendapatkan nilai z. So, z adalah image yang paling last sekali. So, bila masukkan nilai y1 dalam function f, iaitu y tambah 2, so kita akan dapat 3. So kalau masukkan 4 dalam y, kita akan dapat 6. 3 dan 6 ini adalah image untuk gubahan f, g, x. Okey, dia bukan image untuk fx. Sebab kita tahu yang y ini adalah terhasil daripada kemasukan x berkuasa 2. So kita bagi tahu fy adalah f x kuasa 2 dan x kuasa 2 juga adalah gx. So f g x. Okey, sebab itu kita bagi tahu yang image yang last kali 3 dan 6 ini terhasil daripada gubahan function f g x, bukan function fx. Okey, so dekat gambar rajah di sebelah kanan ini menunjukkan dia punya perjalanan dia lah. Okey, boleh jadi dalam bentuk disebut x kuasa 2 tambah 2 ataupun fgx, benda yang sama. Okey, so bermaksud contoh yang x ini kita masukkan dalam function g. G kita adalah x kuasa 2. Okey, so x kuasa 2 ini akan mendapatkan image iaitu y. So kita masukkan y pula dalam function f. So dapat y tambah 2. Okey, maksudnya kita gantikan yang x tambah 2 ini dengan y tambah 2. So y ini juga dikenali sebagai x kuasa 2. Sebab tu kita gantikan y ini kepada x berkuasa 2. So f g x
last kali dia punya gubahan function dia, gubahan expression dia adalah X kuasa 2 tambah 2. So secara conclusion, yang ni lah fx sama dengan X tambah 2. So bila kita gubahkan ataupun kita masukkan bunga dalam pasu, masukkan G dalam F, kita akan dapat f gx. So yang gx ini adalah X berkuasa 2. Dan kita tahu f function, okey, function f adalah X tambah 2. Okey, function f adalah X tambah 2. Tapi bila kita tukarkan X ini dengan X kuasa 2, so X ini pun kita akan jadikan X kuasa 2 juga. Kalau dekat sini kita akan masukkan X kuasa 4, dekat sini pun akan jadi X kuasa 4. Kita hanya menggubahkan sahaja X itu. So kita akan dapat gubahan untuk fgx adalah X kuasa 2 tambah 2. Untuk nak lebih fahamkan composite function, kita pergi kepada contoh-contoh. Mungkin tadi dia punya introduction dia agak berat untuk dipahami. So berbalik pada analogi pasu bunga. Okey, jom kita pergi kepada contoh. Baik, dua function fx adalah 2x dan gx adalah X kuasa 2 tolak 5. Determine the following composite function. A adalah fg, B adalah gf, C adalah f kuasa 2 ataupun ff, dan D adalah g kuasa 2 ataupun gg. Baik, kita tengok kepada soalan A dulu. Okey, f gx. Mana satu pasu, mana satu bunga? F adalah pasu, gx adalah bunga. Okey, so maknanya bunga dah kita masukkan ke dalam pasu. So kita kena kenal pastilah apa bunga yang kita nak masukkan itu. So bunga kita adalah gx, dan gx nama bunga dia adalah X kuasa 2 tolak 5. Dan asal pasu tadi adalah 2x, betul? Kat sini 2x. So X yang dekat sini kita perlu masukkan bunga dia. So kalau bunga dia adalah X kuasa 2 tolak 5, maka kita akan gantikan X kita ini dengan bunganya, iaitu X kuasa 2 tolak 5. So 2 ini akan darablah dengan dalam bracket ini. So kita akan dapat 2X kuasa 2 tolak 10. So nama pasu bunga kita adalah 2X kuasa 2 tolak 10. Okey, pergi ke soalan B. GFX. Mana satu pasu, mana satu bunga? G adalah pasu, F adalah bunga. So kenal pasti apa nama bunga kita. Nama bunga kita adalah 2X. Okey, so apa nama pasu kita? Nama pasu kita adalah X kuasa 2 tolak 5. Maka kita perlu masukkan bunga dalam X. Okey, bukan masukkan dalam X kuasa 2. Bunga kena masuk dalam X. So sebab itu bunga ini, yang 2X ini kita masuk dalam X. So X digantikan dengan 2X berkuasa 2, sebab kita masuk dalam X, bukan kita masuk dalam X kuasa 2. Okey, kita masuk dalam X. So X itu yang digantikan, kuasa 2 ini masih kekal. So tolak 5 salin baliklah sebab nama pasu kita. Okey, kemudian kita kembangkan 2 kuasa 2, 4, X kuasa 2, X kuasa 2, tolak 5. So inilah nama pasu bunga kita, GFX. Untuk soalan C, F kuasa 2 bermaksud FFX. Okey, FFX. So ini pasu kita, ini bunga kita. So nama bunga kita adalah 2X dan nama pasu kita pun adalah 2X. Tapi X dalam pasu kita dimasukkan bunganya. So bunganya adalah 2X. So 2 darab 2X dapatlah 4X. So ini nama pasu bunga kita. Okey, dan soalan D, GGX ataupun G berkuasa 2. So G ini adalah pasu kita dan G ini adalah bunga kita. So nama bunga kita adalah X kuasa 2 tolak 5. Kemudian nama bunga ini dimasukkan dalam pasu. Okey, nama pasu kita adalah X kuasa 2 tolak 5. So yang ni tadi asalnya X digantikan dengan bunga, iaitu X kuasa 2 tolak 5 berkuasa 2, sebab dalam pasu kita masih kekal berkuasa 2 tolak 5 ini. So kita kembangkan macam biasa. Kita akan dapat X kuasa 4
tolak 10x berkuasa 2 tambah 25 tolak 5. Kemudian kita simplifikan, kita akan dapat nama pasu bunga kita adalah x kuasa 4 tolak 10x kuasa 2 tambah 20. Mudah kan untuk difahami bila mana kita menggunakan analogi pasu bunga. Kita pergi lagi contoh-contoh yang menarik untuk kita fahamkan lagi dengan lebih teliti. Baik, untuk example 9, fx adalah x tolak 1 dan gx adalah x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Find f, g, x kita dimasukkan nilai 2 dan g, fx dan x sini dimasukkan nilai 1. Okay, so dia ada dua kaedah. First, kita buat kaedah, kita gubah dulu, kita compose dulu, kemudian kita masukkan nilai. So, f, gx. So, f pasu kita, g adalah bunga kita. So, nama bunga kita adalah x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Dan nama pasu kita adalah x tolak 1. Tapi x itu dimasukkan bunganya, iaitu x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 tolak 1. Kemudian kita pemudahkan, kita akan dapat nama pasu bunga kita adalah x kuasa 2 tolak 3x tambah 3. Tambah 3 ni sebab 4 tolak 1 lah. Okey, dapat 3. Kemudian x ini kita gantikan dengan nilai. Okey, so x ini samalah dengan x yang ni, sama dengan x yang ni. So bila x ini digantikan dengan apa saja nilai, maka x dekat sini, x dekat sini dengan x dekat sini, ni bukan x. X dekat sini, x dekat sini akan digantikan nilai yang sama. So bila kita masukkan nilai 2, so di sini pun kita masukkan 2, di sini kita masukkan 2, maka kita akan dapat nilai untuk pasu bunga kita, iaitu pasu bunga kita fg. So kita akan dapat nilai dia 1. Okey, so sama juga dengan pasu bunga gfx. So kita namakan nama bunga kita x tolak 1. Kemudian kita masukkan nama bunga kita dalam pasu. Okey, yang mana ada x lah dalam pasu itu. So x tolak 1 berkuasa 2 tolak 3 darab dengan x tolak 1 tambah 4. So x tolak 1 berkuasa 2, kita kembangkan dapat x kuasa 2 tolak 2x tambah 1. Dan negatif 3 darab dengan elemen dalam bracket ini, dapatlah negatif 3x tambah 3. Kemudian salin balik tambah 4. Dan kita selesaikan ataupun simplifikan, dapatlah x kuasa 2 tolak 5x tambah 8. Kemudian kita masukkan nilai x itu dengan 1. So dekat sini pun gantikan dengan 1. Dan kita akan dapat nilai pasu bunga untuk gfx, gf1 iaitu 4. Untuk soalan B, dia minta the values of x when fgx sama dengan 7. So fgx sama dengan 7. Tadi kita dah dapat fgx kita, iaitu x kuasa 2 tolak 3x tambah 3 bersama dengan 7. Kemudian jadikan dalam bentuk quadratic equation. So kita factorizekan dia, kita akan dapat nilai-nilai x kita adalah 4 dan negatif 1. Okey, so saya yakin awak dah makin faham, mungkin 40% ke 50%. Jom kita teruskan lagi. Baik, untuk soalan ini, contoh yang ke-10, dia dah bagi dah nama pasu bunga itu. Sekarang ni dia nak suruh kita keluarkan, sama ada nak keluarkan bunga ataupun kita nak asingkan pasu dia, pindahkan pasu dia. Okey, so tak apa, kita try fahamkan dulu contoh ini. So dia kata fgx adalah 8x tolak 7 dan dia bagi tahu fx adalah x tolak 2. So dia suruh cari g. Okay, so fgx untuk soalan A, fgx sama dengan 8x tolak 7. So f kita adalah pasu dan g kita adalah bunga. So sekarang ni kita nak tahu bunga kita apa nama dia. Okay, so kita faham dalam konsep pasu bunga tadi, bunga dimasukkan ke dalam pasu. So kita ambil left hand side, kita ambil left hand side. Bunga dimasukkan dalam pasu, G dimasukkan dalam F. Okey, kalau G dimasukkan dalam F, so maknanya X pada F akan digantikan dengan G, betul? So
F kita adalah X tolak 2. Okey. So asalnya X tolak 2. So sebabkan kita gantikan X yang ni dengan GX, so X ini pun akan digantikan dengan GX. So daripada X tolak 2, sebabkan kita dah masukkan bunga tadi, maka kita akan dapat GX tolak 2 sama dengan 8X tolak 7. Kemudian kita pindahkan negatif 2 ke kanan, kita akan dapat GX sama dengan 8X tolak 7 tambah 2. Dan kita akan terus dapat nama bunga kita iaitu GX sama dengan 8X tolak 5. Okay, so dekat sini konsep penting dia. Kita tengok, oh sekarang ni kita nak tahu nama bunga. Okay, nama bunga. So kita perlu faham konsep yang bunga itu dimasukkan ke dalam pasu. So G dimasukkan dalam pasu, G dimasukkan dalam F, dan F asalnya adalah X tolak 2, dan X ini dah dimasukkan dengan G kita iaitu GX. So GX tolak 2, kita buat comparison, kiri sama dengan kanan. So GX tolak 2 sama dengan 8X tolak 7, dan kita akan dapat nama bunga kita iaitu GX adalah 8X tolak 5. Okey, untuk soalan B pula, GFX sama dengan X kuasa 2 tambah 3X tolak 5. Okey, sekarang ni G kita adalah pasu, F kita adalah bunga. Kita dah ada nama pasu bunga kita iaitu X kuasa 2 tambah 3X tolak 5. Sekarang ni kita nak cari nama pasu kita. Okey, so dekat sini kita faham yang bunga kita namanya X tolak 2. Disebabkan kita masukkan bunga X tolak 2, inilah menghasilkan nama pasu bunga kita yang ni. Okey, boleh faham Okey, sekarang ni kita nak jadikan X tolak 2 ini sebagai GX. Tapi kita tak boleh nak simply tukarkan dia jadi X terus. Okey, cuma dekat sini konsep yang kita perlu faham adalah X tolak 2 ini adalah daripada F. Kat sini F. Okey, bila kita masukkan ni apa saja objek di dalam F, kita akan dapat image. Okey, so daripada bunga ini kita masukkan X dalam function F, dan function F kita adalah X tolak 2, dan X tolak 2 ini yang menghasilkan image. So kita boleh bagi tahu yang X tolak 2 ini yang menghasilkan image. So X tolak 2 sama dengan Y. Apa saja nilai X yang kita masukkan dalam X tolak 2 menghasilkan Y. So kita faham yang Y sama dengan X tolak 2. Okey, baik. Kemudian kita faham yang Y ini adalah objek yang kita masukkan dalam G supaya kita dapat image Z. So image Z inilah yang berada dalam G kita bila dimasukkan nilai Y. So kita nak faham yang GY lah. Kita nak GY ni. So sebab GY ini yang menghasilkan Z. Okey, maksudnya yang menghasilkan yang ni lah, yang menghasilkan nama pasu bunga ini. Sekarang ni kita nak nama dia sahaja. Okey, so kita gantikan X tolak 2 ini dengan Y. So kita masukkan dalam G kita. So Y lah kat sini. Okey, memandangkan kita pakai Y di sebelah kiri, maka di sebelah kanan yang X kuasa 2 tambah 3X tolak 5 ini, X ini pun perlu ditukar kepada Y juga. So macam mana kita nak tukar kepada Y sahaja? So X ini kita ambil daripada equation Y sama dengan X tolak 2 ini. So kita jadikan X yang ni sebagai subjek. So kita olahkan dia, kita akan dapat X sama dengan Y tambah 2. Okey, kemudian barulah kita bolehkan ganti X ini dalam X yang ni dengan X yang ni dengan term Y. So kita masukkan Y ini, Y yang sama dengan X tolak 2 dekat sebelah kiri, so GY, dan X yang di sebelah kanan ini kita gantikan dengan Y tambah 2. Okey, kemudian kita kembangkan, kemudian kita simplifykan, dan kita akan dapat GY sama dengan Y kuasa 2 tambah 7Y tambah 5. So kita dah dapat dah nama pasu kita. Okey, ini nama pasu sahaja. So
Y ini kita replacekan kepada X. Sebab apa kita kena replace kepada X? Sebab function dia punya original dia selalunya kita masukkan apa saja nilai, iaitu nilai-nilai X. So benda yang sama je sebenarnya, cuma di akhir jawapan kita melazimkan dengan X. Yang ni saya tak boleh nak terangkan kenapa kita kena gantikan dengan X. Cuma saya faham yang di akhir jawapan kita tahu yang dia punya general knowledge berkenaan dengan function selalunya kita memasukkan apa sahaja nilai X. Okey. So bila dah dapat jawapan macam ni, so kita tukar baliklah Y ini kepada X. So habis. Baik, kita pergi ke contoh terakhir untuk subtopik composite function. Okey, kalau soalan macam ni, kalau perasan nampak dia bagi dekat B ni, F22, F33, dia nombor banyak. Kalau F2 tadi kita dah faham dah yang F squared bermaksud F dikomposkan dengan F. Tapi ini kalau F kuasa 22, so dia dikompuskan sebanyak 21 kali. Dikompuskan sebanyak 22 kali. So takkan kita nak buat compose by compose. Okay. So kalau soalan macam ni selalunya kita lebih kepada deduction. Okay. So sebelum kita nak deduction ataupun kita nak deduce, kita tengok kepada soalan A. Dia suruh express F squared X, F cube X dengan F kuasa 4X in the simplest form. Fx kita adalah 1 per X kuasa 2 dengan syarat X tak boleh sama dengan kosong. Apa jadi kalau X sama dengan kosong? Bila X sama dengan kosong, kita akan jadi undefined. Okey? Baik, so kita faham yang Fx adalah 1 per X kuasa 2. Kalau kita reciprocatekan dia ataupun kita boleh ditulis dalam bentuk X kuasa negatif 2. Okey, yang ni kita reciprocatekan dia. Kemudian kita buatlah F kuasa 2X bermaksud F Fx. So pasu kita F, bunga kita pun F. So kita namakan bunga kita iaitu 1 per X square. Kemudian kita masukkan bunga kita dalam pasu 1 per X square berkuasa 2. Okay, so kalau bahagi ni nak mudah kita jadi macam ni lah. Sama dengan 1 darab, kita terbalikkan dalam bracket X kuasa 2 per 1 berkuasa 2. So kita akan dapat X kuasa 4. Dia suruh simplest form, dalam bentuk simplest form. So kita tahu yang X kuasa 4 ini adalah X berkuasa 2 berkuasa 2. Okey, kemudian kita buat untuk yang F kuasa 3 pula. Kita buat. Dapatlah 1 per X kuasa 8. So kita reciprocatekan dia, kita akan dapat X kuasa negatif 2. Dan kita tahu asalnya X kuasa negatif 8. So negatif 8 itu adalah negatif 2 berkuasa 3. Sebab kita dah simplify dalam bentuk kuasa kepada kuasa. So untuk F kuasa 3 pun kita kena simplify dalam bentuk kuasa kepada kuasa. Dan begitu juga dengan F kuasa 4. Okay, F kuasa 4 adalah F kuasa 3X. Okay, so kita dah dapat dah yang F kuasa 3X ni adalah 1 per X kuasa 8. So kita masukkan sahaja dalam pasu kita. So kita akan dapat X kuasa 16. Kemudian kita simplifykan, kita dapat X berkuasa 2 berkuasa 4. Okay, so daripada sini kita boleh nampak lah, kita boleh deduce untuk kuasa genap macam F kuasa 2, F kuasa 4. Kita tengok dia punya term dia sama, iaitu X kuasa 2. Ini pun X kuasa 2. Cuma kuasa je yang berlainan. Okey, kalau awak perasan, kuasa dia merujuk kepada nilai kuasa yang awal-awal dekat F ini. Nampak? Yang ni kuasa 2. So dekat last kali pun dia ada berkuasa 2. Yang ni kuasa 4. Dekat last kali pun dia akan jadi berkuasa 4. So term yang sama, term kita adalah X kuasa 2, X kuasa 2. Untuk berkuasa 3 pula, kita punya term jadi lain. Term kita adalah X kuasa negatif 2. Tapi dia punya kuasa dia
kuasa kepada kuasa dia itu sama dengan kuasa yang pada mula sekali soalan, F kuasa 3. So daripada sini kita boleh deduce yang kalau kuasa genap, yang ni lah kuasa genap F kuasa N X, kita akan dapat X berkuasa 2 berkuasa N, untuk N itu bernombor genap. Kalau bernombor ganjil ataupun odd, F kuasa N X sama dengan X berkuasa negatif 2 berkuasa N, dengan syarat N itu adalah nombor ganjil. So bila kita dah deduce, barulah kita boleh selesaikan straightforward untuk F kuasa 22X dengan F kuasa 33X. So F kuasa 22X, dia punya nombor dia adalah nombor genap. So kita boleh letak jawapan dia, F kuasa 22X sama dengan X berkuasa 2 dikuasakan dengan 22. Untuk F kuasa 33, dia nombor ganjil, 33 nombor ganjil. So kita terus pakai X kuasa negatif 2 berkuasa 33. Okay, so soalan macam ni lah kaedah dia lebih kepada deduction. Alhamdulillah, habis dah untuk composite function.